Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. InsyaAllah untuk malam ni saya Dr. Malinda akan bersama dengan anda untuk topik basic IF for newbies. Okay, so sebelum saya mula, boleh saya tahu berapa ramai yang dah online dan clear tak saya punya suara ataupun gambar saya? Clear tak? Anyone yang dah online, so boleh bagi some feedback sikit. So saya nak tengok on your receiving side, so ada apa-apa isu ataupun tak dengar ke ataupun anything. Okay. So clear tak? So okay, so saya dah nampak Tuan Eri on the line. Okay, so ni dia buka IF on newbies dah, dia dah expert dah Okay, so yang lain-lain? Alright, okay, so saya dah nampak Aida Munira. Waalaikumsalam. Clear, so Alhamdulillah. Alright, so jelas. Okay, so alright, dan sebelum kita bermula, so okay, so saya dah nampak Junaida Mahad. Hi everyone. Okay, so saya harap line clear malam ni dan so basically topik ni simple je so basically kita fokus kepada orang-orang yang baru nak bermula so kalau macam Tuan Eri dia dah expert, dia dah different level sebab so saya rasa pada kawan-kawan yang pernah dengar perkongsian saya bersama dengan Tuan Eri, so saya rasa macam at least you know that he has been losing more than 50 kg kan, so antara transformation IF yang sangat-sangat awesome. So boleh pergi ke YouTube saya, Dr. Malinda YouTube channel untuk tengok perkongsian saya dengan Tuan Eri sebelum ni so kita buat masa PKP hari tu. Okay, so alright, okay, yang lain-lain macam mana? Okay, so jangan lupa yes, itu yang saya suka, belajar dan terus belajar Okay, so saya nampak KS Suzai juga, hi. Long time friend. Okay, so insyaAllah basically hari ni lebih kepada simple punya perkongsian. So kita, it takes like half an hour. Okay alright, okay, dan jangan lupa untuk kongsikan link ni, so nanti admin akan bantu untuk approve anda punya kawan-kawan yang actually berminat untuk mendalami lah tentang IF So saya personally has been involved dalam weight loss punya coaching I think since 2011, so dekat-dekat 10 tahun juga dah dan saya rasa IF ni is one of the the simplest, the easiest, the cheapest untuk and one of the most effective ways of losing weight. So saya rasa ini adalah satu pendekatan yang sangat-sangat, mungkin sebelum ni kita dah biasa dengan puasa kan tapi pendekatan IF ni so which is saya rasa something interesting yang kita perlu kongsikan lebih ramai lagi Alright, okay, so saya dah nampak hi. Hi KS. Alright, okay, so lain-lain mana? Okay, so alright, okay. So saya rasa kita mulalah sebab dah malam kan Okay, so selamat datang kepada kawan-kawan baru yang join group ni. So even though it's actually a free group, so feel free untuk kongsikan sebab banyak link ni pada kawan-kawan anda sebab banyak update dari segi YouTube channel so sharing yang saya dah buat sebelum ni Okay, so saya dapat nampak Nuraini Khalid, Dr. Liana so Dr. Liana dah expert kan Alright, okay, so insyaAllah untuk malam ni perkongsian saya lebih kepada something very simple so just bear with me for half an hour macam tu Okay, so alright, so saya akan buat sharing. Okay, so boleh nampak tak slide saya? Sekejap ya, alright, okay. Screen. Okay,
Alright, so topik kita malam ni ialah tentang intermittent fasting, basically focusing on those yang mula nak bermula. Okay, so Dr. Yana kata tak expert pun. So it's okay, so saya pun tak expert. So kita belajar kan sama-sama. So InsyaAllah so banyak lagi ruang dalam ilmu ni yang perlu kita kaji lah. Lagi banyak kita kaji, lagi banyak saya tulis, saya tulis buku tentang IF, lagi banyak saya tak tahu tentang IF ni rupanya. Lagi banyak kebaikan puasa yang perlu saya dalami dan saya bongkar kaji untuk memberi manfaat bukan saja untuk diri saya dan of course untuk semua. Alright, so insyaAllah malam ni, so bear with me. So of course topik intermittent fasting ni dia kalau basically kalau saya buat seminar lah, seminar kalau dengan government ke atau dengan private atau corporate, so biasanya akan ambil at least 4 jam lah. So what we expect to learn in half an hour, okay lah, at least some basic. Okay, so alright, sedikit saya punya perkongsian dengan kawan-kawan yang mungkin macam siapa Dr. Malinda ni kan? Okay, so saya Dr. Malinda binti Muali. I'm a medical doctor. I was before this graduated from USM dan saya punya masters in anti-aging, aesthetic and regenerative medicine. Dan I've been working before this in Hospital Taiping. Lepas tu balik kampung, orang Johor kan, suka jadi keluar. Dan lepas tu resign. Sekarang ni saya banyak fokus kepada more on like educating, education line lah. So alright, okay, so saya nampak Hafsah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okay, dan Alhamdulillah has been invited for few slots in TVs, radios dan juga saya banyak, almost every year saya banyak program basically with Petronas, pre-retirement program insyaAllah. Okay. Alright, okay, so dan Alhamdulillah so far baru lahirkan satu buku lah. Dan e-book banyak lah, so Alhamdulillah last year saya menulis tentang intermittent fasting dalam bahasa Melayu, so buku pertama dalam bahasa Melayu dan Alhamdulillah so far dah terjual lebih daripada 5,000 naskah. So kepada kawan-kawan yang dah ada buku ni, angkat tangan sikit dan ramai tanya, doktor bila nak keluar buku baru? InsyaAllah, doakan saya diberi kekuatan insyaAllah. Alright, okay. Dan okay, untuk kawan-kawan yang baru join, so perkongsian kita malam ni singkat je, tapi please feel free untuk go through saya punya YouTube channel, klik je Dr. Malinda, kat situ banyak, lebih daripada I think total videos lebih kurang dalam 40 video so tentang weight loss, IF dan sebagainya, so feel free to go through. Alright, okay, so right, so sebelum tu saya nak tanya, so we have like 28 now kan dalam yang sedang membaca. Alhamdulillah dah ada, so terima kasih kepada yang dah ada atas perkongsian dan of course saya nak tambah sikit kepada kawan-kawan yang kepada anda yang membeli cetakan pertama, so masa tu kita tak bagi lagi link dalam group tu dalam buku tu. So kita ada basic support IF punya Telegram group, basic support group lah untuk IF. So kalau anda boleh dapatkan melalui agent yang anda beli buku ni ataupun kalau susah boleh melalui admin saya lah. Okay, just PM admin The Academy Team. So boleh cari The Academy Team, so boleh PM untuk dapatkan link tu. Dan kepada yang membeli cetakan kedua, so ada boleh go through dekat page 223 kalau tak silap saya, dekat situ ada QR code. Just scan tu, so anda akan dapat link untuk pergi ke basic class IF. Okay, dan cetakan ketiga insyaAllah coming soon, tapi saya tak pasti sama ada still akan dapat that free recipe iBook ataupun recipe IF punya buku ataupun bisa link yang separate punya tu so saya tak sure. So grab the opportunity untuk cetakan kedua ni. Alright, okay, so pada yang belum beli boleh go through, dia ada link. Saya cuba permudahkan lah sebab sebenarnya we are talking about intermittent fasting ni, dia akan melibatkan isu seperti insulin resistance, glycogen, gluconeogenesis, so banyak perkataan-perkataan yang macam jargon sikit, tapi insyaAllah saya cuba permudahkan so that anda lebih faham dengan penggunaan analogi-analogi yang lebih santai insyaAllah.
Okay, so terima kasih kepada yang dah beli. So bagi some feedback sikit InsyaAllah untuk kawan-kawan kita sama. Alright, so basically IF ni saya punya interest IF ni kebaikan dia banyak. Tapi ramai orang macam nak tahu macam mana IF ni nak turunkan berat badan. Okay, siapa yang nak lebih pada tips macam mana IF nak turunkan berat badan? So angkat tangan sikit. Alright, okay. So Alhamdulillah, so ramai. So saya rasa macam pada kawan-kawan yang dah beli buku, so saya dah ada kongsikan. So among my friends and dah lose weight, my clients. So most of them are professionals. So I mean some of them are doctors kan. So memang penurunan yang banyak lah. So amazing. Boleh baca success story mereka dalam buku IF. Okay, right. So siapa kata wanita yang dah menopause tak boleh nak, almost menopause atau pencen tak boleh turunkan berat badan. So dalam buku tu ada perkongsian daripada Puan Cik Sarimah. So she's already a pensioner kan, tapi still boleh turun daripada 76 kilo ke 59 kilo kan. So banyak tu So, siapa kata makcik-makcik ataupun kita yang dah menopause, saya belum lagi lah, tapi those actually yang menopause still tak boleh turunkan berat badan. So it is it's a myth. So boleh sebenarnya, cuma effort tu kena lebih sikit lah. Alright, okay. Wah, ramai nak turunkan berat badan. So saya dah kongsikan ni semua gambar-gambar kawan-kawan kita yang dah berjaya menurunkan berat badan dengan IF. Dan so kita ada Tuan Eri juga dalam ni. So Tuan Eri lagilah dah lebih daripada 50 kilo turun berat badan. Alright, so this is one of my IF punya IF punya peserta batch IF, sebab saya ada buat juga kelas IF. So saya tak ingat cikgu ni batch ke berapa. So sekarang kita dah ada batch yang ke-7. So he lost a lot. Nampak muda terus kan. So he's one of kita punya peserta juga. So ramai sebenarnya yang turunkan berat badan. So easily sebenarnya kalau buat betul-betul basically lah 8 hingga 10 kilo dalam masa 60 hari tu it is possible. Okay, so ramai nak turun. Dan insyaAllah. Okay, so alright. So ramai Nur Afida, terima kasih kerana dah membeli buku. Tuan Abdul Karim, Jor susah nak sebut so tak apa, yang belum beli buku nanti boleh PM admin untuk dapatkan buku tu. Alright, so saya bercerita tentang IF since ramai yang nak Tuan Eri dah 60 kilo kan. So saya suka perkongsian dengan Tuan Eri. So please go through dekat saya punya YouTube channel, pergi ke YouTube cari Dr. Malinda, dan kat situ ada perkongsian dengan success story, IF success story. So dengan Tuan Eri kan. So he lost more than 50 kg kan. So no joke. So saya suka boleh go through lah. So bagaimana beliau berkongsi. Okay, so apa itu intermittent fasting? So kita tengok sikit lah, since ramai yang nak turunkan berat badan dengan IF, so kita tengok. So apa itu intermittent fasting kan? So puasa lah. So fasting puasa, tapi bila penggunaan intermittent tu dia guna macam berkala. Okay, so intermittent fasting kalau diterjemahkan dari segi tu ialah puasa secara berkala. So maksudnya kita jarakkan lah, bukanlah sebab sekarang ni kita lebih kepada macam nak makan je kan, asal buka mata je makan sampailah kita tidur balik. So that means kita tidur 8 jam kan. So waktu yang kita tak tidur tu 16 jam tu kita macam makan je kan, mengunyah apa semua kan. So sekarang ni dalam intermittent fasting sebenarnya dia berpuasa tetapi dalam konteks yang agak berbeza daripada segi dari Islamic intermittent fasting. So puasa yang kita biasa buat tu adalah puasa Islam kan, puasa syar'i tu adalah intermittent fasting juga, cuma dia lain sikit dari segi dia punya structure dia. Okay? Alright. So boleh? Okay, so tapi kita nak fokus kepada IF lah. So okay, ramai akan tanya macam, doktor daripada saya buat IF ni baik saya puasa sunat. Saya puasa sunat, saya puasa ganti. Definitely yes. Jawapan saya yes. Kalau anda boleh amalkan puasa konsisten Isnin dan Khamis, go ahead. So itu adalah yang sangat-sangat bagus. So sebab kita selain dapat puasa, kita dapat juga pahala sunnah. Okay, dan kalau nak lebih awesome buatlah puasa yang terbaik adalah puasa saudaraku Daud kan. That is one of the
hadis kan dan kat situ bila kata puasa Nabi Daud ialah alternate day, selang sehari. Orang putih panggil alternate day diet. Kalau puasa sunnah Rasulullah SAW, kita panggil, orang putih panggil 5-2 diet. So 5 hari tak puasa, 2 hari puasa kan. Itu sebenarnya itu adalah dia punya sedikit sebanyak adaptasi orang putih lah terhadap, which is actually apa yang kita amalkan selama ni. Okay, so boleh follow ke saya laju je kereta api? Okay, alright. So intermittent fasting adalah puasa, tapi ini adalah sedikit adjustment dari segi sebab kita nak kurangkan waktu makan. So sebenarnya IF ni kita nak kita jarakkan antara waktu kita makan dan tak makan. Kita hadkan. That's why kata puasa secara berkala. Cuma puasa dalam konteks ni lebih kepada puasa yang tidak makan. Right? Okay. So ramai orang akan tanya kan, so bila kita nak, orang akan tanya, doktor saya nak kurus, saya kena makan apa? Ada orang cakap, doktor saya nak sihat, saya nak makan apa? Itu soalan biasa kan? Orang akan tanya macam, saya nak sihat, saya nak kena makan apa saya nak kurus, saya nak kena makan apa so itu adalah soalan yang sangat klise kan? Selalu orang tanya. Okay. Jawapan saya sekarang ni ialah bukan sahaja apa yang kita makan, sebenarnya bila kita makan tu penting. So saya selalu kata macam kurangkan makan. Instead of fikir nak makan apa, so kurangkan makan. That is the best and proven by a lot of research yang itu sangat-sangat baik bukan sahaja untuk turunkan berat badan tapi dari segi longevity. Perpanjangan usia dan sebagainya. So itu sangat-sangat autophagy, pernah dengar kan? So benda-benda ni sebenarnya adalah lebih kepada activation of kita punya longevity genes, genetic material kita. Okay? Alright, okay. So bukan sahaja apa yang bila kita makan tu sebenarnya sama penting dengan apa yang kita makan. So kita jangan fikir nak makan. Sebenarnya tak makan tu sebenarnya lebih bagus. Maksudnya bukan tak makan langsung. Maksudnya kurangkan makan. Okay, kurangkan kekerapan makan Okay, so right. Ada soalan tanya, okey tak doktor minum air teh hijau 3 hingga 4 liter sehari Okay, so sebenarnya kalau dari segi principle, minum air tu memang penting lah. So I mean air green tea is okay So kita diluted kan dalam 1 liter satu tea bag tu, so it's okay. Cuma sekarang ni kena hati-hati dengan jangan too much of water. So kan ada kes yang minum air terlalu banyak sampai jadi sawan kan. Yang itu sampai 5, 6 liter, 7, 8 liter so tak perlu. Dia akan ada hyponatremia dekat situ so tak perlu. So 2 to 3 liter about that is okay. So I mean kalau nak minum air green tea tu, masa kita buat macam infusion water so tak ada masalah. Okay. Alright, so kita fokus kepada berpuasa dulu Okay. Puasa benefit dia banyak macam saya kongsikan tadi tapi kita nak fokus kepada IF for weight loss dan in fact dalam buku yang saya kongsikan pun lebih kepada IF for weight loss Okay, kita nak tengok bagaimana obesity dan intermittent fasting sebab ramai tadi kan macam angkat tangan kan so, saya nak turun kan Okay, so ini fokus kita dan okay, so kalau anda tengok gambar ni, apa yang bermain di fikiran? So saya tunggu, saya tunggu anda punya jawapan sikit. Kalau anda tengok gambar ni kan, so apa yang terlintas di fikiran anda? Bagi saya some feedback sikit. Kalau anda tengok gambar ni kan, kalau kecil tu besarkan sikit. Okay, so bila anda tengok gambar ni, gambar yang saya tunjukkan ni, so apa yang terlintas di fikiran anda? Lemak di perut. Yes. Okay. So lagi? Perut buncit. Okay, lagi? Lemak tepu. Lagi? Tebal juga. Okay. So, alright. Ada apa macam colour apa balik tak? Sorry ni analogi sikit Sebenarnya macam
Macam abang balik kan? Ada tak? Kan? Okay, so Dr. Liana kata perutku perut buncit. Yes, okay, this is subcutaneous fat. Okay, so subcutaneous fat lemak di bawah kulit. So dekat dalam tu nanti adalah visceral fat. Okay, so of course bila kita buat operation kan, especially macam bila kita buat cesarean, so macam ataupun operation di perut lah, laparotomy ke, biasanya kita akan buat this, dissection macam ni kan so memang kita buka tu, kalau orang yang obese tu memang kadang-kadang layer by layer tu lama kita nak jumpa dia punya perut tu sebab lemak tu banyak sangat Okay, so this is subcutaneous fats so ini adalah lemak di bawah kulit cuba komen sikit. So lemak di bawah kulit. So lemak di bawah kulit ni dia memang lebih mencabar dan okay, so ini adalah dinding perut. So bila dinding perut ni kita belah, kita buka, so kita akan dapat di bahagian dalam. Right, okay, so inilah yang kita panggil visceral fats. Visceral fats. So cuba komen sikit visceral fats. So number V-I-S-C-E-R-R-A-L, visceral fats, lemak visceral. Lemak visceral. So ini tadi lemak di bawah kulit. So bila kita buka, so dia adalah ni lemak di dalam. So this is what we call visceral fat. So dalam intermittent fasting sebenarnya, one thing good, sebenarnya dia akan bantu untuk especially targeted lemak di bahagian dalam perut ni. So visceral fat. So alhamdulillah lucky sebab apa? Lemak di bawah kulit ni sebenarnya it's not that dangerous kalau compare dengan lemak visceral ni. So tapi dengan the beauty of IF ni actually ini adalah lemak yang will be targeted. I mean antara yang lemak yang paling awal akan digunakan, especially lemak-lemak di bahagian hati. So boleh tengok hati dekat sini. Hati dekat sini. So hati ni dah warna dia macam warna kekuningan. So basically ini adalah fatty liver. So fatty liver. So lemak dekat situ. Alright, so ada soalan macam nak tahu kita ni gemuk air atau gemuk disebabkan lemak visceral. Okay, kena buat body fat percentage. Okay, boleh buat body fat percentage. Anything actually more than 30 is considered, kalau wanita more than 27. So more than that is considered obesity. So water retention ni bukan gemuk air sebenarnya, dia kita punya kadang-kadang kita ni jenis water retention. So biasanya sebab lemak, bila banyak lemak apa semua molekul lemak tu sebenarnya dia sendiri menyimpan banyak air. So of course I mean dari segi kita boleh tengok dari segi kita punya water percentage, dan yang penting sebenarnya adalah body fat percentage. Sebab apa, bila kita lose weight sebenarnya kita akan reduce juga dari segi water punya percentage, water retention. Okay. Okay. Alright, so the best kena measure anda punya peratusan lemak badan. So boleh beli yang BIA machine tu body impedance analysis machine tu. So machine timbang yang boleh kira. Okay, so itu lebih agak tepat lah. Okay, I mean okay, kalau betul-betul nak tepat kena buat DEXA scan so tak payahlah tu, so mahal sikit kan. So beli yang murah je untuk monitor Okay, alias Muhammad boleh promote buku IF yang doktor tulis? Boleh. So kepada kawan-kawan yang belum dapatkan buku IF, boleh dapatkan melalui ejen atau melalui admin saya. So pada kawan-kawan yang memang one of kita punya ejen buku IF, so feel free untuk kongsikan anda punya kontak. Okay, so kita kembali kepada persoalannya. Malam ni kita nak tengok macam mana nak start dulu. Boleh? Alright, okay. So okay, dalam IF sebenarnya kita ada 2 fasa. Okay, so untuk orang baru kan, kita ada 2 fasa. Okay, so kepada kawan-kawan yang online, so tulis kat situ, dalam IF ada 2 fasa. 2 fasa. Fasa pertama ialah fasting window. Okay, fasa kedua ialah eating window.
Okay, so saya minta anda komen kat ruang komen. Dalam IF ada dua fasa. Dua fasa, yang pertama ialah fasting window ataupun tempoh berpuasa, dan yang kedua ialah eating window ataupun tempoh makan. Okay, so boleh? Yes, terima kasih Marger. Marger So, okay, Azamila, okay, terima kasih. So dalam IF ada dua fasa, iaitu fasa berpuasa dan juga fasa makan. So two phase, eating window and fasting window. So ini penting. So untuk anda yang nak bermula, so at least kita boleh bezakan lah, atau kita kena distinguish. So fasa sekarang ni anda berada dalam fasa berpuasa ataupun fasa makan. Okay? Alright, okay. So bila kita kata tentang IF sebenarnya, so kalau IF yang segi daily ni, so IF ada weekly and daily. So kita fokus pada daily lah. So biasa dengan IF 12-12 atau biasa dengan IF 16-8 ataupun 24. Pernah dengar tak? Biasa dengar kan? Okay. So 12-12, apa maksud dia? So kita tahu tadi dalam fasa IF, kita ada dua, dalam IF kita ada dua fasa kan. Okay, so bila kita kata 12-12, maksudnya 12 jam tu fasa berpuasa dan 12 jam lagi ialah fasa makan. Boleh? So bila kita kata 16-8, 16-8 ataupun Lean Games Method, Lean Games Method. So bila kata 16-8 maksudnya 16 jam fasa berpuasa, fasting window, dan 8 jam fasa makan. Okay, so saya rasa itu kena jelas. Itu jelas. So kita, sebab ni sesi kali ni ialah IF for newbies. So, saya just perkenalkan something very basic untuk anda yang macam baru nak bermula. So macam saya dah beli buku, saya dah dekat dengan YouTube doktor, saya dah join kelas doktor, tapi saya tak tahu nak mula kat mana. Itu masalah tu Okay, tapi tak apa. Semua orang dalam fasa belajar, don't worry. Okay, as long as kita progress. Yes. Kalau so terima kasih pada Suzana. Okay, so Aida Munira, right. Kalau kata 12 tu adalah fasa berpuasa, fasting window, dan 12 jam lagi adalah eating window. Kalau kata 16-8 maksudnya 16 jam fasa berpuasa dan 8 jam adalah fasa makan. Kalau dia kata 24 maksudnya 20 tu fasa berpuasa, 4 jam tu fasa makan. Okay, so boleh Jelas? Okay, jelas tak yang tu? So ini penting. So ini penting. So hari ni kita fokus pada yang tu je dulu. Yes, so terima kasih Dayang Intan Okay, so jelas Alhamdulillah. Right. So kita tunjuk 12-12 dulu. Okay, sebab ni IF for newbies. So macam saya kata, biasa kalau saya buat seminar atau being invited by corporate ke ataupun NGOs or government punya bodies, so biasanya saya akan ambil masa at least 4 hours. 2 hours boleh, a bit cram, tapi biasanya dalam 4 hours to be ample lah. So half an hour ni lebih pada teaser Tapi boleh dah mula, esok dah boleh mula dah Okay, so bila kata 12-12, okay 12-12. Alright, ini memang sangat-sangat orang kata beginning So 12-12 maksudnya apa tahu? 12 jam makan, 12 jam fasa berpuasa dan 12 jam lagi fasa makan. Okay, ada orang kata macam, doktor saya dah puasa 12 jam. So saya punya fasa makan 12 jam. So boleh tak saya makan setiap jam sebab macam nak balas dendam lah kan. So, setiap jam tu makan. So itu macam boleh tu boleh tapi tak kurus lah nanti
Okay. So jelas? Alright, okay. So terima kasih. Okay. Okay, untuk 12-12, okay. So sekarang ni kita nak kena tengok bila kata 12-12 Okay. Macam mana kita fokus kepada fasa puasa dulu fasa puasa dulu. Okay, kalau 12 jam berpuasa, so bila yang anda akan mula puasa? Okay, so saya tanya soalan lah. Kita fokus 12-12 je dulu. Kalau kata 12 jam berpuasa kan, so pukul berapa yang anda nak berpuasa? Anda nak mula puasa? So anyone? 12 jam. So kita nak buat 12-12 ni, 12-12. Kalau kita puasa Islam sebenarnya, puasa Islamik, puasa Ramadan kan macam hari tu. So sebenarnya itu saya panggil, saya gelarkan ataupun saya rebranding kan untuk mudah faham Islamic IF. Sebab itu adalah IF juga sebenarnya. So it's part of IF sebab dia kita jarakkan waktu makan dan waktu berpuasa. Cuma dia jenis semua itu adalah Islamic puasa syar'i. So kalau IIF ataupun double IF, sebenarnya kita berpuasa 14 jam, 14-10 lebih kurang. Tetapi dalam konteks Islamic fasting, anda tak boleh pilih nak mula pukul berapa ke, apa ke, tak ada. Itu dah Allah tetapkan. So there must be a reason yang kita kena kaji kenapa kan. Kenapa subuh sampai maghrib? Kenapa kan? So banyak lah, macam lagi banyak saya tak belajar tentang lagi banyak sebenarnya saya macam kenapa kan? So banyak persoalan-persoalan. Okay, so alright, okay dah pandai dah. Okay, so Azlina kata pukul 8 malam, start malam, malam, okay. So Zalina kata malam, 8 malam, start pukul 7, start pukul 8, okay. So dah yang kata 12, 8 pagi, 8 malam, yes. Okay, so macam saya kata tadi, betul, IF ni sebenarnya dia sangat mudah sebab dia kita yang tentukan bila kita nak mulakan. Okay, okay. So dia lebih kepada macam kita yang sah disiplin lah. Tapi kalau puasa syar'i tak boleh, Allah dah tetapkan. Mesti sebelum subuh, start subuh sampai maghrib baru boleh buka. So 14 jam, tak boleh makan, tak boleh minum dan perkara yang batalkan puasa. Itu mengikut guideline. Sudah segi disiplin, itu memang sangat-sangat disiplin lah. So kepada yang susah nak mulakan AF ni, buatlah puasa syar'i dulu. Puasa syar'i kita lebih disiplin sebab niat kita lillahi ta'ala kan. So dia macam rasa takut tu kan. Okay, so bagus. Manusia memang fitrah dia macam tu. Alright. Dan kalau macam dah buat 2-3 minggu puasa sunat tu kan. So lebih mudah untuk buat IF. Tu tips sebenarnya. Untuk sebab ramai kalau kata macam 12-12 ni macam so susah nak mengunyah lah apa kan. Jadi susah. So buatlah puasa sunat dulu. Okay, so anda punya kata anda pilih sebenarnya again bila kata 12 jam kan. So waktu sebenarnya dari segi apa kita pilih sendiri. Kita pilih sendiri. So kalau anda nak pilih pukul 7 pagi sampai daripada 7 malam sampai 7 pagi. So it's okay, boleh. Sebab kat situ kita tengok 7 malam sampai 7 pagi. Maksudnya kita last makan, last meal tu pukul 7. Last meal pukul 7 maksudnya gitu gini 7:30. Ini kita dah boleh start. Kita akan start berpuasa lah kan. So 7:30, pukul 8 lah kata. Pukul 8 betul-betul dah tak makan langsung. So pukul 8. Sampai esok pagi pukul 8. 8 ke 8. So itu 12 jam lah. Okay. Right. Dan lepas tu ataupun nak buat pukul 7 sampai pukul 7 pagi esok. Lepas tu atau pukul 6 sampai pukul 6 pagi esok. Dan itu dah 12 jam. Okay. So again persoalannya ialah malam tu kan sudahlah puasa, tidur kan macam sangat-sangat senang kan. Tidur tu pun dikira dia berpuasa. Dan lagi satu dan kita boleh minum air. Setakat air kosong, air kopi kosong, teh kosong. So dalam IF for weight loss dia punya protokol a bit flexible sikit berbanding dengan IF for autophagy ataupun IF for diabetes. Dia agak strict sikit. Anything caffeine apa semua tak boleh. Okay, tapi IF for weight loss is actually it's okay, boleh. Okay, so setakat minum teh kosong, kopi kosong, lemon kosong boleh masa kita berpuasa. Macam sangat-sangat senang kan. Okay, alright. Okay, jelas yang tu? Jelas yang tu. So IF masa fasting window anda boleh minum. Boleh minum air, boleh minum kopi, boleh minum teh dan apa lemon, air hirisan lemon ataupun infusion water so boleh. So dan
tak boleh makan lah, tak boleh makan dan ada dia punya list tu. Dalam buku boleh tengok balik, ada list yang anda boleh dibenarkan. Okay, so boleh tak? Boleh follow tak? Right, okay. So that means pukul 8 malam sampai 8 pagi. So lepas 8 pagi tu bolehlah berbuka puasa. Okay. So tapi tak semestinya juga. Ada orang nak pukul 9 malam sampai 9 pagi. Boleh juga, tapi saya tak berapa galakkan kalau terlalu lewat. So dari segi weight loss punya principle tu tak berapa nak okay. Okay. So bila pukul 8 tu ada dah berbuka. So dekat sini sebenarnya masa pukul 8 hingga 8 malam tu, 8 pagi sampai 8 malam, so dekat situ saya cadangkan untuk permulaan anda fokus untuk ambil 3 kali makan je sehari untuk peringkat awal. So maksudnya ambil breakfast, lunch and dinner. Ini yang basic basic bagaimana nak bermula. Okay. Alright, bagaimana nak bermula. Okay, malam pula tadi bila fasting window tu sebenarnya kan kita dah biasa makan kan. So sebenarnya malam tu walaupun 12 tu nampak dia sangat simple, tapi sebenarnya dia nak mendisiplinkan diri kita supaya kita tak mengunyah ataupun snacking waktu malam. Okay, so at least kalau haus minum air kosong apa semua lah. Okay, so jelas. Alright, so 12. 12 jam berpuasa, 12 jam makan. So that way kalau anda start berpuasa pukul 8 malam, katalah 8 malam tadi anda last makan, esok pagi 8 pagi dah boleh berbuka. So bila dah boleh berbuka 8 pagi, so dekat situ anda janganlah tiap-tiap mentang-mentang lah puasa 12 jam, so 12 jam tu nak makan tu jangan. Sebab ini sebenarnya kita nak mula nak mula je, lemak belum terbakar lagi tau ni. Ini tak boleh jadi macam Tuan Eri lagi. So tak boleh. So dia tak jalan lagi. Ini baru nak orang kata macam memanaskan enjin saja. So dia tak kurus lagi sebab anda belum sampai lagi tahap pembakaran lemak. Dia baru just macam rehearsal je lah sebenarnya. Tapi it's a good start. Okay. So untuk 12 jam tu nanti buat 3 kali sehari. Makan. Maksudnya 3 meals a day. Instead of kita ni just makan je 7-8 kali satu hari. So just limitkan atau restrictkan anda punya makanan kepada 3 kali makan je, tak ada snack. Maksudnya sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Okay, ada soalan lagi kan dia akan tanya macam, doktor boleh tak saya makan apa-apa sahajalah di kala waktu intermittent waktu fasting window kan. So ramai orang akan macam tanya soalan tu kan Okay. So saya punya pendekatan kalau anda nak strict, yes saya boleh bagi strict. Totally stop nasi. Okay, boleh juga nak macam tu. Atau anything with carbo kalau nak lebih pada kesan yang lebih bagus lah. Tetapi saya tahu ramai orang yang tak mampu untuk tu. So cadangan saya kurangkan. So daripada 6 kali makan, kurangkan kepada 3 kali makan. So kepada yang 3 kali makan tu, kurangkanlah ada punya portion makanan tu. Kalau makan jenis yang banyak tu, kurangkan. Kalau memang tertarik tu kena 3 kali sehari, kurangkan dulu jadi 2 kan. At least beberapa hari tu ambil rhythm dulu lah, ambil feel dulu lah. Ini saya bagi pada speed yang sangat-sangat rendah je. Okay, so tapi kalau tengok perkongsian Tuan Eri sebelum ni, dia kata macam tak nak stop means stop. Ada orang yang lebih determination kuat macam tu kan, so boleh juga. So kalau anda makan sampai 3 kali nasi kan, kurangkanlah 2 kali. Lepas tu slowly kurangkanlah sekali macam tu. Okay, boleh? Sekejap soalan daripada Siti Halijah. Doktor kalau buat 12-12 lepas tu sarapan oats dan buah, kemudian lunch makan nasi 2 sendok dengan protein, okey ke portion nasi tu? Okay, so again macam saya kata 12-12 ni permulaan, lemak tak dibakar. So don't expect nak kurus sangat dalam 12-12 ni. Ini baru macam fasa pemanasan sahaja, okay? Alright, so kalau macam tu boleh sebenarnya pagi nak ambil oats dengan buah boleh. Lunch makan nasi 2 sendok. Saya cadangkan kalau 2 sendok tu kan dah biasa 2 sendok, kurangkanlah 1 sendok. Nak buat dari suku-suku separuh ke apa kan, boleh tak ada masalah tapi kurangkan. Okay, alright, dan malam tu dinner kan, so lebih kepada macam buat yang simple lah. Macam sup ke, tom yum ke, yang ringan-ringan je. Tapi kalau macam anda jenis tak tahan nak makan berat, so mungkin ambil yang kurangkan lagi portion tu lah, macam roti ke apa ke. Ini saya bagi yang sangat-sangat tak drastik langsung lah orang kata so tak drastik langsung.
Tapi pemilihan makanan. So of course prinsipalnya saya banyak cerita tentang insulin. So insulin sebenarnya apa yang manis-manis, apa yang mengandung karbohidrat ringkas, bila insulin meningkat, bila gula meningkat, insulin akan meningkat, so lemak akan terperangkap. Lemak akan susah untuk dibakar. So basically kalau macam anda makan yang manis-manis kan, katalah puasa tapi aiskrim dah, mi goreng, lepas tu burger lagi dengan portion yang banyak macam tu. So tak turun lah. Okay. Tapi permulaan tu boleh lah. So kurangkan. Alright. Okay, tapi saya kata jangan expect nak turun berat badan dengan 12-12. Okay. Pergi kepada seterusnya punya level. Go towards another level. Okay, so right. Untuk yang ni sebenarnya bila 12-12, so katalah anda buat hari ni 12-12. So hari berapa bulan? 2 hari bulan 7. 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan. Buat macam 2-3 hari kan? Okay, so that means 12-12 kan macam 8 malam sampai 8 pagi. So 8 pagi macam malam 8 pagi je nak makan kan, macam tak lapar lagi kan. So anda naikkan lagi 13 jam. Naiklah pukul 9. So kat situ anda dah dapat 13 jam. So pukul 9 rasa macam boleh tahan je lagi ni kan. So pagi tu just minum air kosong ke, teh kosong apa semua kan. So kata boleh tahan lagi ni, tak lapar lagi ni. So anda naikkanlah kepada 14 jam. So that means anda akan berbuka pukul 10 pagi. Okay, so dah dapat 14 jam dah dapat 14-10 dah. Lepas tu 2-3 hari lagi 14 jam ni macam tak mencabar lah kan. Boleh lagi. So anda naikkan jadi 16 jam. So that means anda akan start makan pukul 12 tengah hari. So that means pukul 8 malam hingga 12 tengah hari tu anda dapat 16 jam. Okay, so naikkan. Okay, pembakaran lemak akan mula efektif dia punya sweet point. So boleh tengok graf saya sebelum-sebelum ni yang saya kongsikan dalam YouTube dan sebagainya. So sweet point dia adalah pada 16 jam. So itu dia punya cross point pembakaran lemak yang lebih efektif lah. Sebab kalau antara 12 hingga 16 ni lebih kepada kita menggunakan lemak, so glycogen, simpanan glukosa di bahagian hati. Kita menggunakan sumber tenaga dekat situ. Tetapi bila 16 jam, dia start gunakan lemak. Pembakaran lemak akan jadi lebih efektif. Okay? Okay, so alright. Okay. Safitah Abidah, sorry. Soalan dia ialah, doktor saya dah 2 minggu buat IF 9 sampai 3 petang. Okay, so maintain 55 kg. Tak turun-turun, sekejap. Maintain 55 kg, tak turun-turun, gula putih, roti memang tak ambil. Okay, alright. Soalan daripada Syafita, okay saya faham. So sekarang ni kata dia dah buat 2 minggu IF 9 hingga 3 PM. Kalau 9 hingga 3 PM ni lebih kurang 18 jam sebenarnya. 18 jam. Okay, 18 hours. So kalau dekat sini sebenarnya kita dah expect penurunan akan berlaku, especially tak ambil dah gula putih, roti putih apa semua kan. Okay, soalan saya seterusnya ialah berapa BMI sekarang? Okay, so kalau tengok dekat sini, your weight is already 55 kg. So boleh saya tahu tinggi berapa tak? Berapa tinggi? Okay, so katalah saya tunjukkan so ramai orang dekat sini akan saya dah buat IF tapi tak turun-turun pun kan. Okay, so kita tengok berapa badan kita, BMI kita sorry. Berapa BMI kita. So katalah BMI kita dah kurang daripada 23. Kurang daripada 23. Alright, so macam mana nak kira BMI? Senang je. Kalau tinggi anda 150, anda tolak je dengan 100. So your weight should be like 50 kg plus minus lah. Okay, kalau tinggi 160 tolak je 100. So anda akan dapat 60 kg. Okay, so dalam isu di sini, bila BMI kita kurang dah daripada 23, so you don't expect much loss. So 153. So 153 dengan 55 tu sebenarnya
itu dah towards ideal weight dah. Towards ideal weight dah. Dan macam lagi tak few kg je so dalam 2 kg lagi untuk dapat BMI yang ideal so kena kira lah, kena kira. Tapi kalau tengok dekat sini 153 so tolak dengan 100 so should be like 53 kg. So kalau 53 kg sekarang 55. Ini saya secara rawak kena kira exactly lah. So lagi 2 kg untuk dapat ideal weight. So dari kalau kita tengok dekat sini dari segi prinsipal 5 kg yang terakhir untuk kita dapat ideal weight itu adalah yang paling mencabar. Sebab apa, badan kita ni dia memang takkan suka-suka je bila-bila unless kita dah makan sekarang ni mungkin katalah you actually like 80 kg kan, which is far away daripada berat ideal tu. Itu memang kita akan banyak untuk turunkan berat badan. Kita akan turun banyak cepat. Tapi kalau dalam like less than 5 kg tu, itu memang masa yang paling mencabar sebab badan kita kalau boleh dia tak nak, dia akan cuba preserve. Sebab badan dia punya mekanisme actually survival. So dia tak nak kita terlalu kurus. Okay, so dekat sini sebenarnya bukan kata tak boleh turun tapi akan ambil masa. So daripada 16 tu kena naikkan lagi. So dia kena macam tu. So play around, lepas tu kena buat dengan exercise, combination dengan puasa sunat. So banyak benda, kena tengok je dari segi sembelit, dari segi stress, so banyak faktor. So IF ni lebih kepada basic je. So sebenarnya dia adalah ada lagi yang faktor-faktor lain. So kalau lagi 2 kg untuk ideal weight, saya expect memang akan sedikit mencabar di situ. I mean the last 5 kg lah. So last 5 kg memang tu memang kena dengan exercise. So 18 jam tak cukup, you kena naikkan sikit. So play around dengan diet dan sebagainya. Sensitivity. So banyak lagi faktor. Sebab dia dah lebih daripada, dia dah sangat-sangat near with the ideal weight. So 18 jam tak cukup, you kena naikkan sikit. So kena tengok juga faktor-faktor lain. Okay, alright. So kalau macam lagi 20-30 kilo, itu memang senang untuk turun sebenarnya. So kalau tak turun buat macam ni, saya query juga. Tapi kalau lagi 5 kg towards ideal weight, I think it's normal. So you have to play around dengan plateau phase tu. Okay, alright. Okay, so soalan seterusnya ialah daripada KZ Linda. Doktor, kalau kita cucuk insulin memang melambatkan turun penurunan berat badan. Okay, alright. Okay, alright. Insulin ni dia punya isu tu sebenarnya bila kita ada insulin resistance atau too much of insulin, so memang dia akan susah nak turunkan berat badan sebab dia hold kita punya pembakaran lemak. Especially dalam case orang diabetik, So sebenarnya kadang-kadang setengah orang diabetik ni dia bukan tak ada insulin tau. Insulin dia banyak tetapi itu namanya hyperinsulinemia. Insulin dia banyak cuma insulin dia tak bekerja. Itu bagi insulin resistant. So dalam buku IF saya banyak cerita. This is the code for obesity. So sebenarnya, so kalau the best sebenarnya kalau kita nak tengok kita ni insulin kita okey ke tak okey, kita kena buat fasting insulin. Fasting insulin. Then baru kita tahu sama ada kita ni betul-betul perlukan insulin atau tidak. So yes, kalau antara side effects of insulin injection is weight gain. Yes, itu memang susah. Sebab macam kita nak jalan ada handbrake. Macam nak bawa kereta ni kan kita tarik handbrake. So insulin is one of the, sebab tu sebenarnya orang yang ada diabetes lepas tu ambil lagi injection kan. So dia nak turunkan berat badan. Dia jadi lagi resistant. So itu sebenarnya saya kena buat another class. So bercerita tentang all this, there's a lot of issues lah dekat situ. Tapi jawapannya yes. Ada ambil insulin injection memang lagi susah nak turunkan berat badan. So that's the answer. Tapi ada banyak cerita di sebalik itu sebenarnya yang perlu kita rogaikan. Okay, BMI yang terlalu kurus means berapa? So Azamila tanya. Okay, so basically BMI untuk Asian kita nak less than 23. Jangan ikut 25. So 25 ni orang putih. So kita ni kecil kan, kita punya build kecil, so 23. Okay, so kalau saya jangan maintain 23, kalau boleh dalam 21, 22, minimum 20 lah So tapi kalau kita tengok sebenarnya less than 18 tu kita actually underweight. Tapi janganlah sampai 18 tu. Keep like 20 to 22 saya rasa dah okay dah. Just nice So jangan sampai 19, no sampai 18 jangan. Sebab apa? Bila anda kurus sangat tak cantik pun dia jadi macam sangat haggard.
Dan kita bukan saja nak haggard dan nampak lebih tua daripada usia kita. Bila kurus sangat tu, satu lagi, it actually increase risk of osteoporosis, increase risk of anemia. So banyak benda yang tak okey dengan kurus. Apa-apa pun kena bersederhana. Banyak sangat tak boleh. Kurus sangat pun tak boleh. So just maintain. Kita tak nak sampai anorexia nervosa tu. So we need a good fat. We need a good fat. So ideal body fat. Okay. So keep it like 20 to 22. Dan jangan turun lah 19, 20 tu kita tak nak lah. So tak elok. Risk of osteoporosis. Okay. So Waalaikumsalam. Okay, yes, fasting insulin. So fasting insulin bukan fasting blood sugar so ni kita akan buat another class pula lah. Banyak ni. So okay, so kepada kawan-kawan yang berminat untuk belajar lebih lanjut, saya rasa ramai yang minat untuk belajar lebih lanjut kan. So feel free untuk join. Kita ada kita dah buka registration untuk IF batch yang ke-8. So actually kita dah lebih daripada 1,000 peserta so far daripada last year. So sekarang ni IF batch 7 dah nak complete. So kita dah buka IF batch 8. So semua ni memang kita akan bincangkan selama 30 hari. So 30 hari, so anda akan dapat setiap hari daripada nota-nota saya, which is actually it's a module yang memang komprehensif. Dan dia perkongsian lebih kepada, dia ada well structured module lah. So bukan just sembang-sembang macam tak. So kita ada classroom dan kita ada discussion. So discussion lebih pada anak tanya ke apa ke kita. So dan untuk batch ke-8 kita ada penambahan lagi. So which is kita akan buat kelas macam ni setiap minggu sekali untuk sum up kan every week. So itu berbeza sikit dengan batch sebelum ni. So batch 8 ni special sikit sebab kita upgrade. So every week anda akan ada session dengan saya di different di Facebook group. Kita akan buka untuk orang, untuk kita summarizekan minggu week 1 tu apa yang kita belajar, apa yang dia nak tanya. So selama lebih kurang 4 minggu. So 4 minggu, 4 sesi live macam ni. Dan every day anda akan dapat info daripada saya and discussion with the groups members dan selama 30 hari. So it's very comprehensive. So banyak yang guys tu. So fasting insulin bukan blood sugar, it is fasting insulin. So that means kita puasa, kita ambil darah untuk check fast insulin. Okay, so doktor, soalan seterusnya ialah doktor, umur mainkan peranan ke? Umur saya baru 43, susah nak turun berat badan. Okay, right. Umur 43 is still young lah, still okay lagi. Tetapi sebenarnya hormon dah mula turun. Yes, it's a bit difficult compare dengan umur 20-an, tetapi boleh. So cuba tengok gambar kita punya perkongsian yang awal-awal tu, saya punya peserta program Puan Cik Sarimah. So dia dah pension tapi she lost like more than 20 kg. So which is possible. So cuma kena play around, kena kenal pasti apa sensitivity. So banyak sebenarnya yang kita kena tahu. Okay, Azrana tanya, doktor kalau buat IF 20 jam tu bahaya ke? Okay, sebenarnya macam ni, saya tak kata bahaya ke tak bahaya, dia kena tengok kenapa. Sebab prolonged fasting boleh sampai 7 hari ke atas. So extended fasting boleh 3 hari ke atas, 3 hari sampai 7 hari, ada buat 5 hari. Tapi dia punya fokus is not just for weight loss, dia actually lebih kepada activation of autophagy, reducing inflammation, itu dah different level. Which is indicated in certain condition. So itu another another topic lah sebenarnya, is one of the big topics. Extended fasting. So extended fasting, kalau kita fikir kepada autophagy, activation of autophagy, reducing inflammation, yes, it is indicated in certain condition. Okay, tapi kalau tak biasa buat, jangan tiba-tiba buat 120 jam. Saya buat 12 jam je dulu. Slowly kita belajar, kita faham kenapa kita kena buat 120 jam tu. Okay. Right, dia bahaya kalau tak tahu. Dia bahaya kalau tak tahu kenapa kita buat. Tapi dia tak bahaya dan dia sangat membantu kalau kita tahu apa yang kita buat dan bagaimana kita buat. Sebab tu saya selalu kata macam IF ni kena buat dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikut. Bila kita tahu kenapa dan soalnya apa yang badan kita akan berlaku, apa expectation kita, so insyaAllah lebih mudah. Okay, right. Saya dah lebih ni 1 jam. Okay, so ramai nak belajar. Okay, Alhamdulillah. Tak apa, okay, tak apa, saya ada masa untuk anda hari ni. Kenapa kita stop makan pukul 8 malam? Kenapa kita stop makan pukul 8 malam, cek gula pagi lebih 7. Pagi
yang gula susah nak turun. Okay. So saya rasa ini mungkin Hamdani mungkin ada isu with diabetes ataupun ada isu with insulin resistance. Sebenarnya kita ada Somogi effect. Kita ada Somogi. So ini pun kita akan cover dalam group, dalam classroom sebenarnya, dalam modul. Sebenarnya dia memang akan ada that rhythm, which is pagi sebenarnya bila cortisol increase, glucagon akan increase. So itu sebenarnya memang boleh ada temporary. So temporary memang, tapi after sometimes bila kita dah clean up kita punya glycogen apa semua, dia akan lebih stable. Okay, so itu kebanyakannya ada issue with insulin resistance. It is possible, tapi mungkin temporary peringkat awal. Jadi later bila kita dah boleh adapted, dia akan jadi normal. Okay, right. Jennifer tanya macam mana macam saya penggemar bread bun, makan sikit pun dah boleh berat naik. Adakah saya sensitif pada karbo? I would say yes. I would say yes. Sangat-sangat possible. Karbo sensitif. Most probably ada juga isu insulin resistance. Karbo, saya sendiri pun kalau saya makan nasi banyak atau saya makan nasi, berat saya maintain, dia tak turun. Naik sikit aja. Tapi kalau saya tak makan nasi 2-3 hari je, berat saya zoom turun. So sebab basically macam myself memang a very strong family history of diabetes, walaupun tak ada insulin resistance, tapi tak ada diabetes, tak ada insulin, tapi I mean sensitivity tu memang ada. So that's why dalam proses nak turunkan berat badan selama 10 tahun hampir 10 tahun saya buat weight loss coaching ni, saya punya kesimpulan ialah tidak ada satu diet yang sesuai untuk semua orang. Tidak ada. Dia macam kita punya cap jari. Cap jari kita berbeza. Macam mana cap jari kita tu berbeza dari satu individu ke satu individu. In fact, twins pun, kembar seiras pun. Sebab kita punya there's a lot of things yang berbeza dalam badan kita. Sensitivity kita berbeza, hormon kita berbeza. So you kena kenal pasti. That's why saya guna pendekatan personalized diet. You should know yourself, you should know your sensitivity, you should know what actually works on you, what actually hold you from losing weight. So bila kita tahu semua tu, insyaAllah proses tu lebih senang. Okay, so soalan seterusnya, minimum start autophagy guna IF biasanya guna IF mana? Minimum start autophagy guna IF mana? Okay, so basically activation of autophagy, dia punya kick off point dia about 24 hours. Dia punya IF, dia punya point dia, sweet point dia 24 hours. The longer the better. Tapi sebenarnya peringkat awal tu dah ada dah. Cuma sweet point. Macam pembakaran lemak pun sebenarnya awal tu dah ada. Sweet point dia actually 16 hours. Okay, so alright. Okay, so Hamdani tanya berapa yuran kelas tu. So untuk batch 8, so kita akan ada Telegram, pendekatan Telegram Classroom selama 30 hari. Anda akan dapat Ini sama lah batch 1 sampai batch 7. So Telegram Classroom 30 hari. Every day saya akan bagi update dan discussion Telegram. Dan untuk IF batch yang ke-8 ni special, kita akan masukkan Facebook group. So live macam ni every week. This is add on lah. So untuk 30 hari tu yuran hanya RM59 sahaja, RM59. So I don't really charge much. So as long as ilmu tu sampai, so anda faham kenapa dan sebagainya, so insyaAllah akan bermanfaat lah. Okay, so alright. So saya harap ramai hari ni yang excited nak belajar. So alhamdulillah. So kita dah 1 jam, setengah jam jadi 1 jam. So biasa tu. So alright. So again pesanan saya, mulakan kepada anda tak bermula lagi, mulakan dengan 12, 11 jam, lepas tu naikkan sedikit 14, 13 jam, 14 jam, 15 jam dan sampai 16 jam. So kalau 16 jam sebenarnya anda dah pergi kepada level yang seterusnya. Okay, dan slowly nanti add on 16, 17, 18, 19, 20. Okay, so itu dipanggil warrior diet. Okay. Okay, so saya tunjuk sikit lah scene saya ada ni. Okay, so ni gambar rajah yang saya kongsikan. So 12 jam berpuasa. So 16 jam tu the sweet point. So penggunaan glycogen. Mula kita guna glukosa, lepas tu kita guna glycogen, lepas tu kita guna gluconeogenesis ataupun bakaran lemak. Alright, dan lepas tu kita akan pergi kepada warrior diet. So warrior diet ni 24. So biasanya antara 16 sampai 20 ni pembakaran lemak tu akan jadi lebih efektif.
Okay. So dari segi makanan pula untuk 16 jam ni, so anda boleh pilih untuk mula 3 kali. Lepas tu dalam masa 8 jam tu kurangkan pada 2 kali. So kalau macam rasa okay, so you can go ahead untuk OMAD. 1 meals a day, tapi make sure meals tu healthy meals, dan juga sepanjang kita berpuasa tu mean that 24 hours 20 hours tu, so make sure kita adequate hydration. So kalau macam peringkat awal tu anda boleh letak sedikit Himalayan salt so that kita punya hydration tu lebih bagus lah. Alright, okay, so ada soalan lagi? Okay, so alright. Okay, so saya harap saya dah kongsikan sedikit sebanyak hari ni IF for newbies. Okay, 12 jam, 12, 12, 16, 8 dan juga 24 atau Clinic Warrior Diet. So basically ni adalah perjalanan, perjalanan IF. Tapi berapa lama anda nak ambil masa terpulang pada diri anda. So ada orang ambil masa 2 minggu dah pergi pada 24. Ada orang ambil sebulan, ada orang ambil 2 bulan. It's okay. Masa pun terpulang pada anda as long as cukup dia punya 12 jam. So boleh pergi kepada masuk pada kan banyak apps sekarang kan, my fasting, zero dan sebagainya. So kat situ anda boleh track. So anda boleh tengok progress anda. So it's good. Dan insyaAllah dalam classroom kita akan ada ramai lagi kawan-kawan yang sama-sama mission yang sama, sebab penting sebenarnya kawan-kawan ni memberi inspirasi kan, sebab di luar ni godaan dia banyak. Okay, so kepada siapa-siapa yang berminat untuk IF batch 8, so boleh klik pada tag ada dekat bawah tu ada pin post kan. Boleh klik kepada link tu, nanti admin akan bagi anda info lebih lanjut dan juga macam mana pembayaran lah. So yuran RM59 untuk 30 hari, dan selepas 30 hari pun anda akan still ada dekat situ. So anytime you just can discuss each other, so boleh tanya dan sebagainya. Okay, so alright, can we do IF every day? I would say yes. So saya personally pun dah amalkan bertahun-tahun dah. Bertahun-tahun, yes. Sebenarnya dia lebih, tapi bukanlah extended fasting. So setakat lah 16-8, 24, 12-12 boleh buat hari-hari. Yes, makan sikit sebenarnya lebih bagus daripada makan banyak. Okay. Untuk breastfeeding mother, okay, Siti Farah Suwana tanya, untuk breastfeeding mother, saya cadangkan buat 12-12 je dulu. 12-12 dulu, tengok anda punya susu. Susu kurang ke, tak kurang ke, so adjust. So 12-12 saya rasa it shouldn't affect your breastfeeding punya, breast milk, as long as makan kita waktu siang tu kita jaga kan, dan air yang cukup, so shouldn't be a problem. Okay, right. Diabetes boleh masuk kelas? Boleh. Sebab apa? This is basic things. Cuma prinsipal yang kita gunakan tu bukan saja untuk weight loss, memang untuk diabetes, untuk orang yang ada diabetes, ada hypertension, high cholesterol dan sebagainya. So it's actually prevention. Okay? Right. Kalau dah, okay, Nurfaz tanya, kalau dah sampai peringkat 20 jam, lepas tu kurangkan, selang-selikan boleh je? Boleh. It is possible. It is adjustable, it is possible, it is something yang kita boleh sesuaikan ikut rutin kita. So bukan kata 20 kena 20, tak kan. Saya pun kadang buat 20, kadang buat 18, kadang buat 16, kadang cuti, tiba-tiba je 12 kan. Tapi tak boleh selalu 12 lah, bahaya kan. So biasanya 16, maintain 16, 14, 20 dan kadang-kadang sampai 24. So tengoklah kita punya tu, boleh dia up and down, tapi tidak kurang daripada 12 jam. Okay. Alright, okay, so Alhamdulillah, terima kasih pada kawan-kawan yang online malam ni. So saya harap sedikit sebanyak perkongsian kali ni membantu anda. So insyaAllah. Okay, so Alhamdulillah kita dah complete sharing malam ni. So daripada setengah jam to 1 jam pula kan. So it's okay as long as kita belajar dan dapat memberi manfaat. Okay, so ada soalan lagi, last question. Kalau ada weight sesuai ke? Okay, so again saya kena clarify di sini, AF bukan untuk
kurus saja sebenarnya. That's why kalau orang yang dah ada BMI ideal sebenarnya, so perasan tak semua orang yang kurus tu sihat. Kan ada je orang yang kurus kena kanser, ada yang kurus kena diabetes saja. So that's why I mean bukan, it is not just about not your BMI tetapi IF ni atau puasa ni dia sebenarnya dia banyak kebaikan, especially we're talking about autophagy. Kan ada kurus tapi resdung, kurus tapi ada masalah sembelit kan so semua tu sebenarnya mengganggu kita punya sistem yang terganggu. So IF boleh bantu cuma kena tahu kenapa. So dalam konteks ni kita buat IF bukan kita nak lose weight lagi, tapi kita nak lebih actually improve, so which is boleh. Untuk penyakit kronik lagilah sangat-sangat membantu. Sebab apa? Di Jerman, so mereka ada fasting center, dan fasting center ni dia dah mempunyai protokol selama 100 tahun, which is actually orang-orang yang ada penyakit kronik, rheumatoid arthritis, SLE, cancer, so diorang datang every year dekat situ untuk buat puasa. So nanti saya akan kongsikan center apa tu, nama dia sebagainya, so anda boleh tengok. So this is very interesting. Okay, so right, Alhamdulillah, so Enrima Arif kata, thank you doktor. Harap saya bersemangat, baru sangat nak mula 12-12, rasa mencabar walaupun beginner so it's okay. So mula-mula semua orang akan rasa macam tu, tapi satu je pesanan saya, pesan untuk diri saya juga, so kita hidup dah lama ni, kita makan kan, so sudah sampai masanya actually untuk kita kurangkan makan dan fokus lebih kepada kesihatan kita. So I think it's a time mana kita review balik, sebab saya selalu kata jasad ni adalah pinjaman, Allah bagi kita percuma dan Allah pinjamkan untuk kita, dan sesuatu yang kita pinjam kita kena pulangkan balik dalam keadaan yang paling sempurna. So dalam banyak keadaan sebenarnya kita yang merosakkan, ataupun tangan-tangan manusia yang merosakkan bumi, termasuk kita yang merosakkan diri kita. So bila kita ingat kat situ, so kita faham kenapa kita buat. So bukan sahaja untuk kurus, bukan, tak. When we are talking about menjaga amanah, sebab jasad ni amanah. So bila kita rasa ini adalah amanah yang perlu kita pelihara, so selama ni kita makan, kita dah obese, kita dah tambah lemak, which is benda ni sebenarnya merosakkan kita punya organ system. So bila kita rasa ini kita buat tu lillahi ta'ala, kita buat tu dengan niat kita nak sihat supaya lebih mudah balik badan, tak naklah tua nanti sakit, tak boleh nak sujud, menyusahkan orang lain, menyusahkan anak. So bila kita fikir dalam konteks yang lebih luas, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, so saya rasa macam kekuatan tu akan ada insyaAllah. Alright, so it is not just about losing weight, it's about actually taking care of yourself, sebab jasad ni pinjam. So bila sesuatu yang pinjam, pastikan kita pulangkan kepada pencipta dalam keadaan yang paling sempurna insyaAllah. Alright, okay, so saya rasa sampai di sini saja. InsyaAllah look forward untuk lebih banyak perkongsian dengan anda. So terima kasih kerana join live ni. So feel free untuk jemput atau invite kawan-kawan, since group ni free. So kongsikan link group ni kepada kawan-kawan anda so that kita akan sama-sama dapat manfaat. Dan saya doakan anda diberikan kekuatan untuk bermula, dan juga doakan saya untuk diberikan kesihatan yang baik, ingatan yang baik, dan kecerdasan ilmu untuk terus berkongsi insyaAllah. So dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and let's be awesome. Bye bye.